Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar sekali lagi bahasa Melayu tahun 6, tema 3, unit 9 yang bertajuk Kempen Sekolah Selamat, halaman 69 bersama dengan Cikgu Zainika. Murid-murid yang cikgu kasihi, objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan agar kamu dapat membina sekurang-kurangnya 4 daripada 5 perenggan bagi menghasilkan karangan jenis catatan. Dan kriteria yang boleh diharapkan yang pertama, kamu dapat membina perenggan secara koheren dan kohesi, dan yang kedua diharapkan agar kamu dapat menghasilkan karangan jenis catatan. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, apa kata mari bersama-sama kita kenal apa itu karangan jenis catatan. Murid-murid, karangan jenis catatan merupakan karangan yang mencatatkan kegiatan harian atau peristiwa penting yang berlaku kepada seseorang. Seterusnya yang kedua, tarikh, hari atau masa peristiwa berlaku hendaklah dinyatakan. Ini berpandukan kepada soalan. Lihat contoh soalan di bawah. Persatuan anda telah membuat lawatan ke Kuala Lumpur. Anda diminta menyediakan catatan mengenai lawatan itu. Bila kita buat lawatan di Kuala Lumpur, biasanya memakan masa atau mengambil masa beberapa hari. Oleh itu, format catatan mesti ditulis dalam hari. Baiklah, yang seterusnya, kamu menyambut ketibaan Hari Raya Puasa dengan suasana meriah. Tuliskan catatan diary cara kamu menyambut dan merayakan hari tersebut. Jadi berdasarkan soalan ini, format catatan ialah masa atau jam. Sebab sambutan Hari Raya itu dalam masa 1 hari. Jadi catatan hendaklah ringkas, tepat dan padat. Yang keempat, tulis catatan mengikut urutan peristiwa. Ayat-ayat seharusnya pendek dan mudah difahami. Baiklah, yang keenam, hanya fakta-fakta penting sahaja yang perlu ditulis. Usahlah buat huraian pada sesuatu catatan. Jadi fakta penting saja. Faham rules tu? Jadi kamu kena jelas catatan hendaklah ringkas, tepat. Baiklah, ini merupakan kempen Sekolah Selamat yang ada dalam buku teks. Jadi kamu dikehendaki tulis catatan berdasarkan bahan rangsangan. Kita lihat gambar yang pertama, nombor 1 ni, Rabu 4 April 2022, 9 pagi. Yang kedua, apa yang berlaku ini? Ni kita nak buat catatan berdasarkan gambar. Jadi pada hari Rabu 4 April 9 pagi ni apa yang berlaku? Yang kedua, 9.30 pagi, pertandingan pendidikan lalu lintas. Yang ketiga, pukul 11 pagi apa yang berlaku? Kan? Yang keempat, hari Khamis, hari yang kedua. Tadi hari Rabu kan? Baik, hari Khamis pula 5 April 2022, 9 pagi, apa yang berlaku? Pameran alat keselamatan. Yang kelima, kita tengok latihan kecemasan diadakan pada pukul 10 pagi. Kemudian yang keenam, pada pukul 11.30 pagi, majlis penutupan kempen Sekolah Selamat. Jadi kita nak buat dalam bentuk ayat yang baik, yang dramatis, yang supaya kamu dapat markah yang baik, markah yang cemerlang apabila kamu menulis karangan jenis catatan. Apa kata? Jom sama-sama kita saksikan contoh jawapan yang diberikan. Karangan jenis catatan ni baik pada perenggan pertama pada hari Rabu 4 April 2022 pukul 9 pagi, apa yang berlaku? Kita nampak gambar. Betul. Kena formatnya kena ada hari dan tarikh. Kemudian 9 pagi, masa pihak Sekolah Kebangsaan Seri Permai telah mengadakan program kempen Sekolah Selamat. Banyak murid dan ibu bapa yang hadir. Kena jelas ada terang kat situ sebab nampak penonton semua ada kan. Jadi ibu bapa banyak yang hadir. Majlis dimulakan dengan ucapan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Seri Permai. Jadi kat sini kita jelas nampak Guru Besar ada.
Kemudian beliau menyatakan bahawa tujuan diadakan kempen Sekolah Selamat adalah untuk memupuk kesedaran dalam kalangan murid tentang kepentingan dan cara-cara menjaga keselamatan diri. Pelbagai aktiviti telah diadakan bagi menjayakan program tersebut. Jadi seterusnya yang kedua, pukul 9.30 pagi pertandingan pendidikan lalu lintas. Jadi tulis waktunya di sini, masanya di sini 9.30 pagi. Acara pertama yang diadakan ialah pertandingan lalu lintas. Pertandingan ini disertai oleh murid-murid tahap 2. Semasa menyertai pertandingan ini, murid-murid diwajibkan memakai peralatan keselamatan seperti topi keledar, pad siku, pad lutut dan berkasut. Basikal yang digunakan juga mestilah mempunyai ciri-ciri keselamatan. Para peserta juga perlu menunggang basikal dan mematuhi arahan papan tanda keselamatan jalan raya yang telah ditetapkan. Baiklah, pukul 11 pagi, program kantin selamat. Jadi, pukul 11 pagi masa dia, kena tulis masa. Program kantin selamat diadakan di kawasan kantin sekolah. Jawatan kuasa program ini telah memberi penerangan kepada murid-murid. Nampak jelas ada guru di sini. Guru ini merupakan jawatan kuasa program tersebut. Jadi dia memberi penerangan kepada murid-murid tentang tata cara semasa berada di kantin sekolah. Murid-murid dilarang berlari di kantin semasa membeli makanan pula. Apa peraturan dia? Yang patut, tata caranya apa dia? Pertama, dilarang berlari. Yang kedua, semasa membeli makanan, murid-murid perlu beratur. Pinggan dan gelas yang telah digunakan haruslah diletakkan di dalam bekas yang disediakan agar dapat memastikan murid-murid sentiasa selamat ketika berada di kantin sekolah. Jelas kat situ jadi ada beberapa tata cara kita kena terangkan, kena jelaskan. Pertama, tak dilarang berlari. Kemudian apabila membeli makanan kena beratur. Pinggan dan gelas ataupun cawan diletakkan dalam bekas yang disediakan. Kenapa? Agar dapat memastikan murid-murid selamat. Dia kena jelaskan di situ. Baiklah, seterusnya hari yang kedua, hari Khamis. 9 April 2022, apa yang diadakan di situ? Pameran alat keselamatan pada hari Khamis. Jadi kena jelas tulis hari sebab ada hari di sini. Khamis 5 April 2022, 9 pagi. Pihak Jabatan Pertahanan Awam Malaysia telah mengadakan pameran alatan keselamatan dan pertolongan cemas di Dewan Sekolah. Murid-murid berpeluang melihat pelbagai peralatan keselamatan yang dipamerkan, termasuklah peralatan keselamatan semasa menunggang basikal seperti jaket pemantul cahaya, topi keledar, pad siku dan pad lutut. Selain itu, alat pemadam api juga dipamerkan. Murid-murid dapat mengenali pelbagai jenis dan saiz alat pemadam api. Jelas kat sini diterangkan kenapa dia, apa yang diadakan, pameran apa, lepas tu murid-murid perlu dapat buat apa kan. Kemudian murid-murid dapat kesannya pada murid, dia dapat kenal. Jadi kita jelas kat situ penerangan tentang apa yang berlaku pada pukul 9 pagi pada hari Khamis. 10 pagi latihan kecemasan. Itu dijelaskan di situ 10 pagi. Loceng berbunyi panjang dan berulang-ulang. Semua murid beratur di luar kelas dengan pantasnya sambil mendengar arahan guru di kelas. Kemudian murid-murid bergerak ke tempat berkumpul yang telah ditetapkan. Semasa di sana, guru-guru kelas mengambil kedatangan murid. Kemudian murid-murid diberi penerangan tentang latihan kecemasan tersebut. Selepas itu, pihak Jabatan Pertahanan Awam Malaysia telah membuat demonstrasi memadam api menggunakan alat pemadam api mudah alih. Baik, pada pukul seterusnya, kita lihat di situ 11.30 pagi, majlis penutupan kempen Sekolah Selamat telah diadakan di Dewan Sekolah. Para pemenang bagi acara yang dipertandingkan sepanjang kempen tersebut telah mendapat hadiah dan sijil masing-masing. Kempen seperti ini patut diadakan lagi pada masa akan datang kerana banyak manfaatnya. Itu apa yang dilakukan, apa kesan kepada murid apabila diadakan program seperti ini. Jadi patut diadakan lagi. Dan itu cadangan kamu. Baiklah, seterusnya apa kata sama-sama kita saksikan pula apa yang berlaku ni.
Ya, betul. Seperti biasa, jom kita uji minda. Baik, jom. Baiklah, pada hari Selasa 12 Mei ini contoh ya. Nampak ya, cikgu bagi lagi satu contoh pada format catatan dalam masa satu hari. Ya, pada pukul 11 pagi sampailah petang. Pada hari Selasa. Ya, kemudian pukul 11 pagi buat apa? Bertolak dari rumah dengan kereta, semuanya dalam keadaan ceria. 11.45 pagi buat apa? Tiba di jabatan Pulau Pinang. Adik begitu gembira melihat pemandangan laut yang indah. Satu petang? Satu petang. Patutnya satu tengah hari ya, bukan satu petang lagi ni. Masih satu tengah hari, silap kat sini ya. Kami sampai di bandar Georgetown. Keadaan lalu lintas di bandar itu sesak. Kami singgah makan tengah hari di restoran nasi kandang. 2:30 petang, baru betul ya, pukul 2 petang. 1 sampai 1.59 tengah hari. Ya, 2:30 petang masuk ke Hotel Seri Malaysia yang telah ditempah ayah sejak seminggu lalu. Seronok sekali kerana ada kolam mandi di situ. 4 petang kami bersosial di sekitar bandar, kemudian kami singgah makan pasembur di padang kota. Angin laut bertiup sepoi-sepoi bahasa. Ini dalam masa satu hari. Ini contohlah ya. Kemudian ni contoh lagi sekali, satu lagi aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekolah. Pada yang dibuat bila? Pada hari Senin, 19 Ogos 2019. 7 pagi dia akhiri sampai 12.30 hari. 7 pagi murid-murid dan guru-guru berkumpul di Dewan Guru Besar menyampaikan ucapan. 7.30 pagi, murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kumpulan A membersihkan longkang dan mengelap tingkap. Kumpulan B menyapu sampah dan mengecat dinding. Kumpulan C melukis mural dan menghias kelas. Kena terangkan bila dibagi pada kumpulan. Kumpulan A buat apa, B buat apa, C buat apa. 8 pagi setiap kumpulan menyediakan peralatan yang hendak digunakan semasa menjalankan aktiviti gotong royong. Selepas itu kami terus menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan. 9.30 pagi buat apa? Kami berehat sekejap kerana terlalu penat. Pihak sekolah juga menyediakan makanan untuk kami semua. Kami minum minuman yang sejuk untuk menghilangkan rasa dahaga kerana cuaca sungguh panas. 10 pagi, murid-murid meneruskan aktiviti gotong royong. Cikgu Goh mengambil gambar dengan kamera digital yang canggih untuk dijadikan sebagai kenangan dan dimasukkan ke dalam laporan aktiviti. 11.30 pagi, aktiviti gotong royong selesai dijalankan. Murid-murid menyimpan peralatan ke dalam stor. Murid-murid berkumpul di Dewan Guru Besar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan aktiviti gotong royong ini. 12.30 hari, jadi aktiviti gotong royong pun tamat. Murid-murid pun balik ke rumah masing-masing. Kami berasa gembira kerana sekolah kami kelihatan bersih dan cantik. Ini dia contoh catatan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekolah. Baiklah, yang ini kamu kena buat percutian yang menyeronokkan. Boleh buat berapa hari ni? Pendahuluan, merancang, ditunggu-tunggu kan. Kemudian ke Tasik Kenir seminggu, berbagai aktiviti. Terangkanlah apa aktivitinya. Betul tak? Yang merancang ni merancangkan siapa, pendahuluan kan. Ditunggu-tunggu siapa yang menunggu nak pergi bercuti ni kan. Kemudian hari seterusnya, mestilah esoknya pergi, bukan hari yang sama kan, mesti pergi pada esoknya. Pukul berapa pergi? Sampai tu pukul berapa? Jelaskan kat situ. Kan. Kemudian balik kampung. Selepas pergi Tasik Kenir balik kampung. Kan. Ni hari lain pula. Betul kan? Di Tasik Kenir seminggu. Jadi hari dia cukup. Tak payah masa. Nak terus masa pun tak ada masalah. Boleh juga. Betul. Jadi balik kampung, pergi balik mana? Rumah datuk. Kat kampung buat apa? Mandi sungai. Bersiap biasa kan. Jadi di sana lepas tu mengindahkan apa? Mengindahkan rumah datuk ke, kawasan rumah datuk ke. Ni mengecat rumah datuk. Kemudian membersihkan kolam ikan. Jadi persiapan apa ni? Dah selesai semua? Persiapan pakaian, peralatan sekolah. Maknanya kamu dah balik. Kenapa nak balik? Sebab cuti dah
nak habis sebab besoknya sekolah. Jadi kamu buat persiapan untuk sekolah pada hari keesokannya. Jadi baliklah kan. Ada berapa hari tu kamu boleh buat. Kan, kena penutup rasa puas dapat laman. Jelas ni kamu kena buat percutian yang meronokkan. Boleh kan sebagai latihan untuk kamu. Baiklah, sekarang ini cikgu sediakan QR code bagi soalan kuis dan karangan jenis catatan untuk tahun 6. Ya, di sini juga cikgu telah sediakan juga pautan untuk memudahkan kamu membuat latih tubi mengenai karangan catatan tahun 6. Itu sahaja daripada cikgu. Baik, sekian, selamat maju jaya. Angin bertiup, kapal pun berlayar, jauh berlabuh dari dermaga. Guru mengajar, siap belajar, gapai impian menuju cita. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.